Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المحترم ضيوفنا اليوم الشيخ فضيلة الشيخ محمد مصطفى أحمد إبراهيم السبحي, yang diiringi oleh tetamu kita, terjemah kita pada malam ini Ustaz Afiq, yang dimuliakan anak seterusnya muslimin muslimat, mukminin mukminat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita didatangi oleh seorang tetamu yang alim di dalam bidang Al-Quran. Jadi mudah-mudahan pada malam ini beliau akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan ilmu Al-Quran, insya-Allah. Okey, untuk tanpa melengahkan masa kita pada malam ini, jadi kita berkenalan dulu dengan Fadilatul Syekh bin Fero Misr, daripada Mesir, kelulusan Azhar Mesir, dan dia memegang magister. Seterusnya pekerjaan beliau sekarang ialah imam dan juga khatib Masjid An-Nur Al-Muhammadi di Mesir. Jadi tanpa membuang masa, kita sama-sama mendengar mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خير ما نبدأ به القرآن الكريم مع ابننا عبيدة الأزهري المصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين
الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم. اسمع بينه انت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وتاج رؤوسنا محمد رسول الله خاتم رسل الله وأنبيائه، صلى الله عليه أولا وثنى بالملائكة الكرام ثانيا، وأيه بنا نحن المؤمنون ثالثا، فقال سبحانه في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang selayak dengan kerajaannya, dengan keagungannya, dan selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mahkota kepada diri kita dan merupakan penghulu bagi para nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala telah berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian memerintahkan para malaikat alaihi salatu wasallam pula berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pula kepada kita untuk berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, ucaplah selawat dan juga ucaplah salam
dengan salam yang sempurna ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قرأ علينا ابننا عبيدة ما يسر الله له من سورة المائدة وبدأ بقوله وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. Tadi kita baru saja dengar bacaan daripada adik Ubaidah, merupakan anak kepada Syekh, yang mana ayat yang dibacakan tadi adalah petikan daripada surah Al-Maidah, yang daripada petikan di antara apa yang dibaca ialah daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. إن كان سيدنا موسى أمر قومه أن يذكروا نعمة الله عليهم فلا بد لنا أن نذكر نحن المسلمين نعمة الله علينا. Jadi dalam ayat tadi yang dibacakan oleh adik Ubaidah ini, iaitu di mana diungkapkan, Allah Ta'ala merakamkan kata-kata Nabi Musa alaihissalam, wahai kaumku, ingatlah kamu akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah arahan daripada Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga seharusnya mengingati nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. فكل النعم التي نعيش فيها من الله حيث قال الله وما بكم من نعمة فمن الله. كل نعمة ظاهرة باطنة خفية جلية بليل أو نهار في سماء أو أرض في هواء أو قفار في كل مكان هي نعمة من المنعم سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه. Semua nikmat yang kita perolehi pada hari ini, semua nikmat ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana ayat yang dibacakan oleh Syekh tadi, iaitu apa sahaja yang ada pada kamu, ini semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya. Jadi apa sahaja nikmat yang Allah berikan kepada kita, sama ada zahir maupun batin, yang besar maupun yang kecil, yang terang-terangan, yang tersembunyi, segala nikmat buah-buahan, segala nikmat yang bermacam-macam ini, berbagai-bagai nikmat ini, semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإن النعم كثيرة جدا. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala telah memberikan, mengurniakan, mencurahkan kepada kamu berbagai-bagai nikmat daripada segi zahirnya, dari segi batinnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu nak hitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu, nescaya kamu tak mampu untuk mengiranya. Wa a'zama ni'matun 'alaika wa 'alaina jami'an hiya ni'matul Islam. Dan nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada antum semua dan pada saya, pada kita semua, adalah nikmat Islam. فغيرنا يعبد الحجر والشجر والمدر والوبر والحيوان والجماد والنبات من دون الله. Ada orang selain daripada kita, mereka menyembah binatang, mereka menyembah batu, mereka menyembah kayu, mereka menyembah jamadat, mereka menyembah sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka menyembah haiwan selain daripada kita. Ada orang yang macam ni, tuan. لكن الله اصطفاك أنت له وجعلك تعبده سبحانه عز وجل وتؤمن به سبحانه. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua untuk bersujud kepada Dia, untuk beriman kepada Dia, untuk menerima Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. فهي نعمة كبيرة عظيمة جليلة واجب علينا أداء شكرها. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Dan nikmat yang besar ini tidak dapat tidak, kita kena bersyukur terhadap nikmat ini.
yang mana wajib ke atas kita, satu kewajipan ke atas kita, kita kena bersyukur di atas nikmat Islam, nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kamu bersyukur, maka pasti dan pasti aku akan menambah lagi nikmat itu untuk kamu. La budda an tara hadhihi an-ni'ma 'alayk li'anna ghayraka yasjudu li ghayrillah ويذبح لغير الله ويعطي لغير الله أما أنت تعبد إلها واحدا فقط لا اثنين لا ثلاثة لا أكثر. Sebab itulah kita kena merenung, kita penuh merenung dalam hati kita bahawa kita mendapat nikmat yang begitu besar ini, sedangkan orang selain daripada kita, mereka menyembelih binatang untuk selain daripada Allah. Mereka memberi pemberian mereka kepada orang lain untuk bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Mereka buat sesuatu amal bukan kerana Allah, sedangkan kita buat semua perkara adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-kawn kulluhu bima fihi lahu ilahun wahid. Law kana fihima alihatun illa Allah lafasadata. Alam ini keseluruhannya adalah semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua alam ini yang Allah jadikan di depan mata kita ni, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, yang ada lain dan Tuhan yang selain daripada Allah taala, nescaya langit dan bumi ini kedua-duanya akan hancur, akan rosak, akan binasa. فكل معبود من غير المعبود سبحانه كله في النار. Setiap yang disembah, bukan yang menyembah saja, yang disembah akan berada, yang disembah selain daripada Allah, iaitu berhala-berhala apa semua ni, semuanya akan berada dalam neraka. Alhamdulillahilladzi ja'alana lahu muslimin wa bihi mu'minin. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang Islam, menjadikan kita di kalangan orang yang beriman. Wa hadha awwalan fi bidayati kalamina. Ini adalah permulaan apa yang kita nak. Lianna an-nabiy dakhala al-masjid fawajada as-sahabata hilaqa. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari masuk dalam masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka sedang membuat satu halqah, buat satu bulatan. Fasa'alahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, limadha tajlisun wa fima tatahaddatsun? Jadi bila mana Nabi SAW melihat keadaan sahabat tadi duduk buat halqah, buat bulatan, maka Nabi SAW pun bertanya pada sahabat-sahabatnya, kenapa kamu duduk di sini? Apa yang kamu sedang buat dan apa yang kamu sedang bincangkan? فقالوا جلسنا نذكر الله ونشكر الله على ما هدانا للإسلام. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW telah menjawab, kami duduk di sini kerana kami bercerita, kami bercakap tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kami. Dia telah memberikan hidayah kepada kami, telah menunjukkan kepada kami yaitu jalan Islam. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم Allah ma ajlasakum ghaira hadha. Kemudian Nabi SAW telah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, adakah yani yahlif Allah, yani Allah, adakah kerana Allah Ta'ala saja yang kamu duduk sini, tak ada buat apa-apa, ni cerita pasal Allah je. Kamu duduk sini nak bincang pasal Allah aja ke? Ini soalan Nabi SAW. Faqalu raddan ala Rasulillah, Allah ma jalasna li ghairi dhalika ya Rasulullah. Maka sahabat-sahabat Nabi SAW telah menjawab pada Nabi SAW, hanya untuk Allah Ta'ala aja kami duduk sini. Kami duduk sini hanya untuk nak cerita tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Faqala inna Jibril nazala alayya anifan yukhbiruni anna Allah qad ghafara lakum. Dan sesungguhnya Sayyidina Jibril alaihi salam baru sahaja menziarahi aku sebentar tadi, dan dia telah mengkhabarkan kepada aku bahawasanya Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa kamu kesemuanya. Naam, fi mithli hadhihi al-majalis
تتنزل الرحمات والبركات والخيرات والفيوضات وتغفر السيئات وتبدل السيئات حسنات. Dan dalam majlis-majlis yang seumpama ini, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa. Allah taala akan turunkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkatan. Allah berikan kurniaan-kurniaan. Allah ampunkan dosa. Allah taala tukarkan daripada dosa keburukan kepada kebaikan. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Jadi satu sabdaan Nabi SAW, di mana Nabi SAW telah menerangkan tidak berhimpun satu kaum di dalam satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka duduk saling belajar dan mengajar dan belajar, dan mereka tidaklah mereka duduk tadi melainkan kerana itu tidaklah mereka berkumpul ini melainkan akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menyelubungi mereka. Mereka akan diliputi oleh para malaikat. Nama-nama mereka akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat yang ada di sisinya. Qala ta'ala fi surah An-Nur, fi buyutin adhina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nur, di dalam rumah-rumah di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk diangkat nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu, kemudian mereka memuji, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan petang. Fa inna Allah qad syahida liman ya'ti ila baitihi bil iman faqala إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Allah Subhanahu wa taala bersaksi ke atas berimannya seseorang yang hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke masjid, ke surau dan sebagainya, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah taala adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman dengan hari akhirat. Fa inna jilsatana wa ijtima'ana ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam naw'un min anwa'i syukri lillahi subhanahu an hadana lil Islam. Sesungguhnya duduk dalam majlis ini, tuan-tuan, duduknya kita untuk kita membincangkan tentang kalamullah, untuk kita membicarakan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan satu bahagian daripada menunaikan nikmat kesyukuran, menunaikan nikmat syukur atas iman dan Islam yang Allah SWT telah kurniakan kepada kita. Wa inna min ni'matil Islam anna al-Islam la yufarriqu baina 'arabiyyin wa a'jami wa baina abyadin wa asfarin wa ahmarin wa aswad wa la yufarriqu baina ghaniyyin wa la faqir. Al-Islam al-kullu 'inda Allah sawasiyah ka asnanil misht. Dan di antara nikmat Islam, tuan-tuan, ialah Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita ni berbeza di antara satu sama lain. Semua kita adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membezakan di antara yang Arab ataupun yang Ajam, sama ada yang berkulit putih atau berkulit hitam, sama ada berwarna kuning ataupun berwarna merah. Tak membezakan seseorang itu. Qala ta'ala fi surah Al-Hujurat, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hujurat, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan seorang wanita, dan kemudian kami telah menjadikan kamu berkabilah-kabilah
bersuku-suku dan kemudian kami menjadikan berkeadaan begitu supaya kamu saling mengenal di antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi baitin min buyutihi ala ta'atih. Maka segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberi hidayah kepada kita, hidayah Islam, dan kemudian segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita dapat duduk di dalam rumah, satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang tidak bersyukur di atas yang sedikit, maka dia juga tidak mampu untuk bersyukur ke atas yang banyak. Barang siapa yang tidak boleh menghargai berterima kasih kepada manusia, maka dia pun tak boleh berterima kasih, tidak boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. فالشكر أولا وأخيرا لله ثم لإدارة تعمير المصلى الذين دعونا حتى نتحدث ونبلغ رسالات الله فجزاكم الله خيرا. Jadi pertama sekali bersyukur, dan yang sampai bila-bila adalah syukur kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua iaitu berterima kasih juga kami daripada pihak yang menjemput kami datang ke surau tuan-tuan ini, supaya kami dapat memberi sedikit kata-kata nasihat dan sebagainya. والشكر لأهل المسجد الذين أتوا وجلسوا ليستمعوا. Dan juga terima kasih juga kepada mereka yang hadir dapat datang sama-sama di surau ini, sama-sama dapat mendengar dengan ucapan semoga Allah Ta'ala memberi balasan yang baik kepada antum. من أجل ذلك أقول لكم علينا أن نستغل أوقاتنا وأعمارنا وحياتنا في طاعة الله. Maka oleh kerana itu ditamlikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita seharusnya menggunakan kehidupan kita ini, menghabiskan waktu kita, menggunakan masa kita, menggunakan harta kita untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. لأن أعمار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعمار قصيرة جدا بالنسبة للأمم الماضية. Kerana umur yang Allah SWT berikan kepada umat ini, umat Nabi Muhammad SAW ini, berbanding dengan umat yang terdahulu adalah umur yang sangat-sangat pendek. فإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعمال الأمة فقال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. Dan bila ditanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan umur umat ini, maka Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita, umur umatku adalah di antara 60 atau 70 tahun, dan sangat sedikit orang yang melampaui umur tersebut, melampaui daripada 70 tahun. أعمار الأمم الماضية كانت 300 عام 500 عام 900 عام، بل إن سيدنا نوح لبث في قومه في الدعوة 50 سنة إلا 1000 سنة إلا 50 عاما. Jadi umat-umat terdahulu, mereka umur mereka panjang-panjang, 3 tahun, 300 tahun, 500 tahun, 50,000 tahun, ada yang panjang-panjang. Lihat bagaimana Nabi Nuh AS duduk buat dakwah bersama kaumnya saja adalah 1950 tahun, 1000 tahun tolak 50. Itulah umur di mana Nabi Nuh AS telah menjalankan usaha dakwah di kalangan kaumnya. يسألون نبي الله سيدنا نوح عليه السلام يا نبي الله يا من كنت أطول الناس عمرا أخبرنا عن الدنيا كيف وجدت الدنيا؟ قال وجدت الدنيا لها بابان دخلت من باب وخرجت من باب. Jadi Nabi SAW telah bertanya kepada Nabi Nuh AS, yang mana wahai orang yang panjang umurnya, orang yang paling panjang umurnya, Nabi SAW bertanya kepada Nabi Nuh AS,
bagaimana kamu mendapati dunia ini? Dengan umur kamu yang panjang tu, macam mana kamu mendapati dunia ini? Maka Nabi Nuh AS telah menjawab, aku telah mendapati dunia ini seolah-olah aku masuk daripada satu pintu dan kemudian aku keluar daripada satu pintu yang lain. نعم هكذا الدنيا قصيرة جدا. Begitulah dunia sebenarnya sangat-sangat pendek. ماذا ستأخذ أنت معك من هذه الدنيا؟ Apakah yang kamu akan bawa nanti, bawa balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa yang kita akan bawa balik, tuan? ستأخذ شيئا واحدا فقط. Kita hanya akan bawa satu perkara sahaja, bawa balik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. تعرف ما هو هذا الشيء؟ Apakah itu satu perkara ni? سؤال، ما هو هذا الشيء؟ Apa dia? Apa satu perkara yang kita akan bawa balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh jawab insya-Allah? نعم، العمل. ستأخذ العمل معك، إما العمل الصالح أو العمل السيء، كله سينزل معك في القبر. Jadi, apa yang kita akan bawa balik nanti adalah amal kita. Sama ada amal tadi adalah amal yang soleh ataupun amal tadi adalah amal yang buruk. Semua amal kita tadi akan bersama dengan kita dalam kubur nanti. من أجل ذلك يسألون سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW bertanya tentang perkara ini, tuan. Mereka risau, mereka faham apa kehendak Nabi SAW. Mereka tanya Nabi berkenaan dengan perkara ini. Siapakah manusia yang paling baik, wahai Rasulullah? Siapakah manusia yang paling baik, ya Rasulullah? Maka Nabi SAW telah menjawab, orang manusia yang paling baik adalah orang yang umurnya panjang, kemudian amalnya pula baik. Dalam umur dia yang panjang tadi, dia dapat melakukan kebaikan. من أجل ذلك سألوا السؤال النبي مرة ثانية: يا رسول الله وأي الناس شر؟ فقال: من طال عمره وساء عمله. Kemudian sahabat tanya lagi, siapakah manusia yang paling buruk? Maka Nabi SAW telah menjelaskan, yaitu orang yang panjang umurnya panjang tetapi amalnya pula adalah buruk. Maka inilah seburuk-buruk manusia. من أجل ذلك قال الله تعالى في أقصر سورة من سور القرآن: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oleh kerana itu Allah SWT telah berfirman dalam suratul Asr, Allah Ta'ala bersumpah demi waktu. Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman, melainkan orang-orang yang beramal soleh, melainkan orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran, dan melainkan orang yang saling berpesan-pesan dengan kesabaran. قال الله عز وجل في الآية الأخيرة من سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يصنع ماذا يفعل. Jadi dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam akhir daripada surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang ingin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dia perlu lakukan? فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Maka Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita, barang siapa yang berkeinginan, berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal yang soleh, dan janganlah pula dia mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. من أجل ذلك آخر آية أنزلها الله من قرآنه في كتابه في سورة البقرة هي الآية رقم 281. Dan di antara ayat terakhir sekali wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah daripada surah Al-Baqarah, ayat 281 yang 81, 281, di mana ayat yang ini adalah merupakan wahyu yang terakhir Allah SWT telah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ماذا يقول الله في هذه الآية؟ Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan dalam ayat ini? هل أحد يعرف هذه الآية؟ Adakah sesiapa yang tahu ayat apa? Ada tak siapa-siapa tuan-tuan yang tahu ayat apakah ini? Yang ini ayat 281 daripada surah Al-Baqarah. Ada sesiapa hafal tak? Yani ayat Ad-Dain قبلها sebelumnya. آخر آية أنزلها الله في القرآن كله. Ini adalah akhir sekali ayat yang terakhir yang Allah SWT turunkan. Ayat Quran yang terakhir Allah Taala turunkan. لا يا سيدي اليوم أكملت لكم دينكم هي ليست آية آخر آية. Ini bukanlah ayat yang terakhir. آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir ialah seperti mana yang dibacakan oleh Syekh tadi, yaitu takutilah kamu akan Allah Subhanahu wa taala. Takutilah kamu akan hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pada hari tersebut akan disempurnakan segala-gala apa amal yang telah kamu kerjakan, sama ada amal tadi baik ataupun buruk. Allah yaqulu lak wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. فهل أنت مستعد للقاء الله وللوقوف بين يدي الله غدا؟ Kalau Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat tadi, takutilah hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Adakah soalannya, adakah kita semua bersedia untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah telah kita bersedia untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? من أجل ذلك قال الله لك في سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam suratul Hashr, seorang itu hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hendaklah dia membuat persiapan, dia merenung apakah persiapan yang telah dia bawa untuk hari pada esok hari, iaitu pada hari akhirat nanti. Hayya bina akhudhukum ila yaumil qiyamah. Hari ini cuba kita bayangkan ialah hari kiamat. Takhayyal annana kulluna qad mutna jami'an. Bayangkanlah kita telah pun mati, semuanya kita telah pun Wa mati. man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati sebenarnya telah berlaku kiamat pada diri dia. Fasirna ila quburina jami'an. Kita telah masuk dan berjalan ke dalam kubur kita. Nantadhiru ila yawmin nafkhi fis sur. Kita sedang menanti hari di mana akan Wa ba'tharati man fil qubur. sangkakala, kemudian dibersihkan kubur. Wal khuruj min al qabri ila al 'ard 'ala Allah. Kemudian akan keluarkan kita daripada kubur, kemudian kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah 'azza wa jalla fi surati Qaf واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. سيدنا إسرافيل يلتخم الصور منتظرا من الله أن ينفخ في الصور نفخة الأولى. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Qaf, dengarlah pada hari di mana akan menyeru daripada penyerunya. Mendengarlah pada hari di mana akan menyerunya penyeru daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari tersebut kita akan mendengar tiupan sangkakala yang pertama. Qala Allah 'azza wa jalla fi surati Az-Zumar wa nufikha fi as-sur fasa'iqa man fi as-samawati wa man fi al-ard illa ma sha'a Allah thumma nufikha fi ukhra فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى نفخة الصعق
والنفخة الثانية نفخة البعث من القبور إلى العرض على الله. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Az-Zumar pada hari di mana ditiup sangkakala yang pertama, pada waktu sangkakala pertama ditiupkan, maka akan berteriak yang ada di langit, akan berteriak yang ada di bumi, semua akan terkejut, semua berada dalam keadaan terkejut. Kemudian akan ditiup sangkakala yang kedua. Kemudian sangkakala kedua ni adalah ditiup untuk dibangkitkan seluruh umat manusia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. تخيل أننا الآن في القبور ونخرج جميعا من القبور إلى أرض يوم القيامة. Bayangkanlah kita semua sedang bangun daripada kubur kita masing-masing, kemudian kita menuju pada hari pada hari kiamat. هل تخرج من قبرك تبحث عن الهاتف؟ Kalau adakah kita bangun daripada kubur kita sedang mencari telefon kita? هل تخرج من قبرك تبحث عن المال الذي معك؟ Adakah kita bangun daripada kubur kita nak cari harta yang ada pada kita? هل تخرج من قبرك تبحث عن أخيك أو عن أختك أو عن أمك أو عن زوجتك أو عن أبيك؟ Adakah kita bangun daripada kubur kita nak cari saudara kita, nak cari kakak kita, nak cari ibu kita? كل يخرج من قبره بنفسه. Semua orang akan bangun seorang-seorang معه عمله في عنقه. bersama dia ada amalnya di tengkuk dia. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pada hari tersebut, amal-amal kamu akan ada di tengkuk-tengkuk kamu, pada hari tersebut akan ada di sisi kamu kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah kitab kamu itu, bacalah buku catatan amalan kamu itu, maka cukuplah pada hari ini adalah hari penghisapan untuk kamu. نزل كل إنسان منا من رحم أمه عريانا. Seorang itu keluar daripada perut ibu dia dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. ودخل في قبره عريانا. Dia masuk dalam kubur juga dalam keadaan tidak berpakaian. ويقف بين يدي الله عريانا. Dia berdiri di hadapan Allah Ta'ala dalam keadaan telanjang, tidak ada pakaian. تعرضون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما كما قال صلى الله عليه وسلم. Dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkasut, bahkan tidak disunatkan, belum lagi bersunat. أين الملوك؟ أين السلاطين؟ أين الوزراء؟ أين الرؤساء؟ أين أصحاب المال؟ أين الفراعنة؟ أين وأين؟ لا يوجد أحد. Di manakah para raja? Di manakah para pemimpin, pemerintah? Di manakah orang-orang besar? Di manakah orang-orang kaya? Di manakah orang-orang hebat yang mengaku dirinya hebat di dunia dulu? Tidak didapati semua itu pada hari tersebut. فإذا كان يوم القيامة واجتمع الخلائق في أرض المحشر جميعا الكل يقف. Dan pada tiba hari kiamat tersebut, kita akan dapati manusia semuanya berdiri. تخيل أنك تقف بجوار زوجتك أنت عريان وهي عريانة. Dan kamu bayangkan, kamu sedang berdiri pada hari di mahsyar tersebut, yaitu kamu dalam keadaan tidak berpakaian, istri kamu pun dalam keadaan tidak berpakaian. هل ستنظر إليها وهي حلال لك؟ Adakah seorang perempuan dia akan berdiri di sebelah dia orang perempuan yang lain juga. Kemudian soalan, adakah dia akan melihat kepada perempuan-perempuan yang lain itu, sedangkan itu adalah merupakan ada yang isteri kamu sendiri, ada yang bukan isteri kamu. لن تنظر إليها. Bahkan kamu tak akan lihat pun pada sesiapa pun. لأن أمنا عائشة قالت يا رسول الله الرجال والنساء عراه. Sayyidatina Aisyah telah bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah lelaki dan wanita semuanya dalam keadaan tidak berpakaian nanti pada hari akhirat? ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله. Adakah mereka akan saling melihat di antara satu sama lain? فقال سيدنا محمد يا عائشة إن الأمر أدهى من هذا وأصعب وأهون. Dan sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda,
sesungguhnya urusan ini, yaitu urusan hari penghisapan, urusan hari akhirat adalah lebih susah, lebih sukar, lebih sehingga menyebabkan satu orang lupa untuk melihat siapa yang ada di sebelah dia. قال الله عز وجل في سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam suratul Hajj, awal ayat, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutilah kamu kepada Tuhan kamu, pada hari di mana pada hari kiamat itu ialah keadaan seseorang itu akan lupakan siapa yang dia susukan, anak-anak dia yang dia susukan. Seorang ibu yang menyusukan anak dia pun dia terlupa bahawa itu adalah anak dia. Pada hari tersebut di mana seseorang yang mengandung, dia akan melahirkan kandungan dia. Begitu hari yang begitu dahsyat. Pada hari tersebut orang kelihatannya seperti mereka mabuk, sedangkan Allah bagi tahu tidaklah mereka mabuk, tetapi azab Allah Subhanahu wa taala benar-benar pedih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala lil insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila bumi ini bergoyang, apabila bumi ini telah berlaku gempa, pada zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi ini mengeluarkan segala bebanan-bebanan yang ada dalamnya. Segala beban yang ada dalam bumi ini ditanggung oleh bumi bermacam-macam, dengan minyak, dengan apa semua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Manusia akan berkata, apakah yang telah berlaku pada bumi pada hari ini? Apa yang telah berlaku pada bumi pada hari ini? Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi akan menceritakan perkhabaran dia. Bumi akan mengkhabarkan cerita dia, di mana keadaan kita akan diberitahu oleh bumi. Bumi akan bagi tahu apakah kita telah فكلنا عراة في هذا الموقف لكن من هول يوم القيامة لا يستطيع أحدا أن ينظر يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا. قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل يقول نفسي نفسي. Setiap daripada kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala tadi. Tapi bayangkan, setiap orang dia tak lihat di hadapannya, dia tak lihat di belakangnya, dia tak lihat di kanan kirinya, dia tak lihat keadaan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita pada hari tersebut, pada hari tersebut akan lari seorang saudara daripada saudaranya. Satu orang ibu akan lari daripada anaknya. Satu orang suami akan lari daripada isterinya. Setiap orang berada di dalam kesibukan. Semua orang risaukan keadaan diri masing-masing. Mereka mengatakan, nafsi, nafsi, bagaimanakah diriku, bagaimanakah diriku. Fatakhayyal anna al-qiyamah qad qamat. Bayangkanlah kiamat telah berlaku, tuan-tuan. Wa annaka al-ana fi ardi yawm al-qiyamah. Sekarang kamu berada di dalam kehidupan kiamat. تنتظر أن تنادي عليك الملائكة لتقف بين يدي الله. Kamu sedang menanti bilakah malaikat memanggil kamu untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. المرة الأولى التي ترى ربك ويراك فيها كما تراني الآن. Dan keadaan dia ialah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melihat kita tanpa ada halangan, tidak ada hijab, tidak ada penghalang. وذلك بنص حديث في البخاري عن رسول الله صلى Ini الله adalah عليه وسلم. merupakan berdasarkan hadis daripada Imam Bukhari, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وما منكم إلا سيرى ربه يوم القيامة فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم
وينظر أشأم منه أي على شماله فيرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة. Maka Nabi SAW telah menerangkan pada hari akhirat nanti kamu akan melihat Allah Subhanahu wa taala dan kamu akan melihat kanan kamu tidak akan dapati melainkan apa amal kebaikan yang kamu telah kerjakan di dunia, semuanya hadir di sebelah kanan kamu. Kamu lihat di sebelah kiri kamu akan lihat sebuah amal-amal buruk kamu, semuanya ada di situ, apa yang kita telah buat di dalam kehidupan dunia itu. Kemudian ada di hadapan kamu api neraka. Kemudian Nabi SAW menerangkan kepada kita, takutilah api neraka, walaupun menginfakkan, walaupun dengan separuh daripada biji tamar. تخيل أن الآن قد نادت عليك الملائكة لتقف أمام الله. Bayangkanlah malaikat sedang memanggil nama kita supaya kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. كيف تنظر إليه؟ Bagaimana kamu melihat Allah Subhanahu wa taala? وكيف تكلمه سبحانه؟ Bagaimana kamu nak bercakap di hadapan Allah Subhanahu wa taala? ها هو الله سبحانه عز وجل يدعوك لتقف بين يديه. Ialah Allah yang Maha Berkuasa menyeru, memanggil kamu untuk berdiri di hadapannya. إن من أسماء الله الحسنى الستير. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Sittir. فإن الله سيسترك في الآخرة. Maka Sittir maksudnya ialah menutup keaiban. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup keaiban. ويرخي عليك ستره هكذا. Allah Subhanahu wa taala menutupkan sitir, yakni ada penghalang sehingga seorang itu dapat terhalang dia. الناس هنا في أرض المحشر وأنت هنا من داخل الستر لا يراك أحد. Semua orang berada di padang mahsyar, tapi kamu di sebalik tirai, tirai sehingga seorang pun tak dapat melihat kamu. حتى لا يفضحك الله بين الخلائق. Sehingga ketika mana penghisapan dimulakan, maka kamu berada di dalam penghisapan di sebalik orang ramai, mana orang ramai tak dapat lihat kamu. فيقول الله لك عبدي عبدي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Maka Allah Subhanahu wa taala akan kata, wahai hambaku, bacalah kitab kamu, sesungguhnya cukuplah bagi kamu penghisapan pada hari ini. فإذ بك تبدأ في قراءة سجل حياتك الذي صنعته من أول ما جرى عليك القلم عند البلوغ والاحتلام إلى الموت. Maka kita semua akan membaca kitab yang mana tertulis padanya setiap perkara yang kita telah lakukan di dalam kehidupan dunia, bermula daripada kita balik sampailah kita mati. فتبدأ في القراءة. Kamu mula membaca. فتقرأ أولا سجلات الحسنات. Kamu mula baca, kamu buat kebaikan ketika kamu mula balik. التوحيد. Pertama sekali ialah tauhid. الصلاة. Solat. الصيام. Puasa. الزكاة. Zakat. الصدقة. Sedekah. الحج. Haji. العمرة. Umrah. بر الوالدين. Buat baik pada ibu. إحسان إلى الجار. Buat baik pada فعل الخيرات. buat kebaikan. فيحدث للإنسان أن ينشرح صدره وينير وجهه. Maka ketika dia melihat buku catatan amalnya tadi penuh dengan amal kebaikan, maka begitu gembiranya dia, wajahnya bercahaya-cahaya. Betapa gembiranya amal yang dia buat dulu ialah amal-amal kebaikan di dunia. فيكشف الله الستر عن عبده. Cuba bayangkan kalau satu orang yang Allah Subhanahu wa taala singkapkan tirai tadi, فيسجد العبد بين يدي الله عز وجل. maka seorang itu akan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فيقول الناس يا سعادة هذا العبد الساجد سعد بين يدي الله وسجد لمولاه. Wahai yang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan berkata kepada fulan ini, ketika mana dia dihisap, dia pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah taala berfirman kepadanya, wahai yang sujud, yang sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم يرخي الله ستره مرة أخرى على عبده. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menutup pula satu tirai dengan satu tirai kepada hamba-Nya ini. فيقول يا عبدي اقرأ استكمل القراءة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan bagi tahu kepada hamba ini, wahai hambaku, bacalah apa yang telah ditulis di dalam buku catatan amal kamu. فيبدأ العبد يقرأ السيئات والمعاصي التي صنعها في الدنيا. Kemudian
dia sedang membaca segala buku catatan amal yang tertulis ialah perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara maksiat, segala perkara-perkara dosa yang telah dilakukan dalam kehidupan dunia. كل ذنب أنت نسيته ستجده مكتوبا في الكتاب. Setiap dosa yang kamu telah lupa kamu buat di dunia dulu, tapi kamu akan dapati semua dosa itu benar-benar tertulis dalam buku itu. كل خطيئة قمت بها بليل أو بنهار ستجدها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Kamu akan buat, kamu akan lihat di dalam buku catatan amal tadi akan tertulis amal yang kita buat di waktu malam, ketika kita bersorangan, ketika di siang hari, ketika kita bersorangan, tak ada siapa pun tak ada siapa pun yang ada di situ, tapi amalan tadi akan dituliskan di dalam buku catatan itu. Tidaklah mereka mendapati melainkan amal tadi hadir di hadapan mereka, dan mereka akan dapati Allah SWT tidak pernah zalim pada sesiapa. فيقول الله لك اقرأ فتقرأ فإذ بك تقرأ بالسيئات والمعاصي فإذ بك بأجساد جسدك كله ترتعش بين يدي الله. Bila mana Allah Ta'ala kata bacalah buku catatan amal kamu sendiri, maka kamu mula akan baca. Bila baca, maka dilihat apa yang ada adalah dosa dan maksiat, maka mulalah kita mula rasa akan gemetar. وهذا الوجه المنير أصبح أسودا مربادا. Pada hari tersebut, seorang yang wajahnya bercahaya, yang putih bersih, yang putih berseri-seri, ketika mana dia baca buku catatan amal tadi penuh dengan keburukan, maka wajah tadi akan berubah menjadi hitam. وانقلب الفرح لك إلى حزن. Sekarang akan berubah keadaan daripada sedih, daripada gembira kepada sedih. ثم يقول الله لك Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman kepada kamu, عبدي wahai hambaku, أظلمك الكرام الكاتبون. adakah telah menzalimi kamu para pencatat aku yang mulia, iaitu kiraman katibin? فيقول العبد منا لا يا رب. Maka hamba tadi akan berkata, tidak wahai Tuhanku. عبدي Wahai hambaku, وأين نظري منك حينما بارزتني بالمعصية. nah, وأين نظري منك حينما بارزتني بالمعصية. di manakah di manakah ketika mana engkau melihat kami, ketika mana engkau melihat kami sedang melakukan maksiat, tapi kami seolah-olah terlupa kepada engkau, wahai Allah. عبدي لماذا جعلتني أهون الناظرين إليك. Kenapa, wahai Allah, kenapakah kau jadikan aku lupa kepada engkau, wahai Allah, sehingga aku tak nampak, seolah-olah tak nampak engkau sebenarnya ada. عبدي لماذا استخفيت من الناس ولم تستخفي مني. Kenapa, wahai hambaku, kenapakah engkau di mana? يستخفي. Kenapakah engkau aku tutupkan daripada manusia, tapi aku tak tutup engkau daripada aku. فيقول العبد منا يا رب غرني حلمك وعفوك ومغفرتك. Maka hamba itu akan berkata, wahai Tuhanku, ini adalah semata-mata kelembutanmu, adalah semata-mata keampunan daripadamu, wahai Allah. وكل هذا الحديث من داخل الستر لا يسمع به أحد ولا يراه أحد. Maka percakapan ini berlaku di sebalik tirai, tuan-tuan. Maka tidak ada siapa-siapa pun mendengar ketika mana Allah Ta'ala berkata-kata dengan fulan فيقول ini. الله لعبده عبدي عبدي غفرتها لك في الدنيا وأرحمك في الآخرة ادخل جنتي ورضواني ودار مقامي. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan berfirman, wahai hambaku, di dunia dulu, aku telah menutup keaiban kamu, aku telah mengampunkan dosa kamu. Maka pada hari ini aku menutup keaiban kamu, aku akan memasukkan kamu ke dalam surga, aku akan mengampunkan segala kesilapan kamu. فيرخي الله ستره على عبده فيسجد بين يدي الله. Kemudian dibuka tirai tadi, disingkap tirai tadi, maka dia akan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فيقول الناس إنه عبد سعيد بين يدي الباعث الشهيد. Kemudian orang semua akan berkata, ketika dia melihat tirai tadi dibuka, ketika dia melihat hamba ini sedang sujud, maka dia kata, semua orang kata, ini adalah hamba yang berbahagia kepada Tuhan yang maha berkuasa.
فيا أخي علينا أن نستعد للقاء الله جيدا. Wahai saudara-saudaraku sekalian, marilah kita sama-sama merenung, marilah kita sama berfikir supaya kita membuat persiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. علينا أن نكثر من الطاعة ومن الخيرات قبل يوم الممات. Seharusnya kita memperbanyakkan amal-amal kebaikan. Seharusnya kita banyakkan amalan-amalan ketaatan sebelum pada hari di mana kita akan mati. لأن الدنيا بالأموال والآخرة بالأعمال. Sedangkan kerana dunia ini berjalan dengan harta dan akhirat akan berjalan dengan amal. ستترك المال بعد الممات وتأخذ معك العمل فقط. Kamu akan kamu akan meninggalkan harta kamu di dunia dan kamu hanya membawa amal untuk kembali kehidupan akhirat. فنصيحتي لك اتركه في الدنيا قبل أن يتركك هو. Maka nasihat saya kepada antum semua, tinggalkanlah sesuatu yang kamu akan tinggalkan, yaitu pada hari akhirat kamu akan tinggalkan harta, maka tinggalkanlah kecintaan kepada perkara itu. المال ليس غاية ولا هدف ولكنه سبب في الحياة فقط. Harta itu bukanlah kita punya target kita, bukanlah kita punya maksud kita, tapi harta itu adalah sebab semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. نسأل الله في ختام مجلسنا أن يجعل المال في أيدينا وأن يجعل الدنيا في أيدينا وأن يجعل الآخرة في قلوبنا. Jadi yang terakhir, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia menjadikan harta itu hanya terletak di tangan kita sahaja. Dunia itu hanya terletak di tangan kita sahaja, tetapi apa yang kita letak dalam kehidupan akhirat, apa yang kita letak dalam hati kita adalah kehidupan akhirat kita. Apa yang kita letak dalam hati kita adalah cinta pada Allah Subhanahu wa taala. وكما بدأنا بشكر الله على نعمة الإسلام وعلى هذه الجلسة، نشكر الله أن جمعنا وإياكم في هذا المسجد، ونشكر تعمير المسجد على هذه الدعوة المباركة، وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi seperti mana kita memulakan majlis kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akhiri majlis kita dengan ucapan terima kasih, dengan ucapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang baik kepada antum semua atas ta'mir ini, dapat bersama-sama di masjid di surau ini, dan dengan ucapan jazakumullahu khairan. وجزا الله خيرا أخانا شيخ أفيك على هذه الترجمة المباركة، وهذا جهد له منا كثير الشكر وجزاه الله عنا خير الجزاء. Dan beliau juga ucapkan terima kasih kepada saya kerana menterjemahkan percakapan beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi balasan yang baik. ونسأل الله كما جمعنا هنا في الدنيا أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى بإذن الله. Dan kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana Dia telah himpunkan kita di masjid ini, di surau ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di dalam syurga Firdaus yang tinggi. وفي الختام ندعو الله عز وجل. Kita sama-sama berdoa kepada Allah. اللهم لك الحمد بكرة وأصيلا، اللهم لك الحمد ليلا ونهارا، اللهم لك الحمد سرا وجهارا، اللهم لك الحمد إقبالا وإدبارا، اللهم لك الحمد في الحركة وفي السكون، اللهم لك الحمد بالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الرسول صلاة تكون فاتحة لدعائنا أبواب القبول، ومعراجا إليك بالوصول، وإذنا منك عليك بالدخول، ونسألك رضاك عنا فهو المؤمل والمأمول. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت بنا وعلينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم عافنا في أبداننا، وعافنا في أسماعنا، وعافنا في أبصارنا، وعافنا في قوتنا، واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا،
ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة دارنا، واجعل الجنة قرارنا. إلهنا 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 وخالقنا وسيدنا ومولانا، ليس لنا رب غيرك فيدعى، وليس لنا إله غيرك فيرجى. يا رجاء المذنبين، ويا أمان الخائفين، ويا غياث المستغيثين، ويا ظهر اللاجئين، نسألك اللهم مغفرة للذنوب وسترا للعيوب ورضاك عنا فهو المطلوب. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأجب دعانا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر اللهم لعلمائنا ومشايخنا وطلابنا. اللهم بارك في هذا المسجد وفي تعميره يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الخير واصرف عنهم الشر والضير. اللهم اجعل هذا المكان بذكرك عامرا، وبالقرآن قائما، وبالسنة مباركا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله وصلاة على رسول الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.